Malaysia kaya dengan kepelbagaian biodiversiti akuatik yang menyumbang kepada kestabilan ekologi dan kesejahteraan manusia. Ekosistem yang seimbang memainkan peranan penting dalam kitaran nutrien, penyediaan habitat dan memastikan sumber air terpelihara. Ia turut menjadi sumber protein penting selain menyokong pelancongan, rekreasi dan aktiviti ekonomi lain. Ringkasnya, kemandirian ekosistem yang baik dapat melengkapi fungsi kedua-dua alam semula jadi dan manusia dengan harmoni. Sejajar dengan kepesatan perdagangan antarabangsa, terdapat kemasukan ikan-ikan asing yang diimport untuk tujuan hiasan, makanan, dan lain-lain. Tanpa kawalan yang ketat, spesies ikan asing atau alien species boleh mengancam keseimbangan ekosistem kita. Video ini akan menerangkan mengenai spesies ikan asing di Malaysia, risiko yang ditimbulkan, langkah kawalan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia, dan bagaimana kita boleh memastikan peraturan-peraturan dipatuhi. Larangan adalah ikan yang tersenarai di bawah jadual peraturan 2, iaitu peraturan-peraturan perikanan, larangan import dan sebagainya bagi ikan pindaan tahun 2024. Yang mana di bawah ini tersenarai 2 family, 16 jenis dan juga 6 spesies ikan di bawah jadual peraturan 2. Apabila spesies ikan diperkenalkan ke dalam ekosistem di mana ia tidak wujud secara semula jadi, ia ditakrifkan sebagai ikan asing. Ia juga dikenali sebagai spesies invasif atau bukan asli dan boleh menimbulkan ancaman yang serius kepada ekosistem akuatik. Kenapa kita senaraikan ikan-ikan ini di bawah peraturan-peraturan perikanan, larangan import dan sebagainya bagi ikan pindaan 2024 adalah disebabkan 4 faktor, antaranya ialah faktor traumatogenik iaitu kecederaan akibat gigitan, faktor perebakan penyakit, faktor gangguan kepada keseimbangan biodiversiti dan juga pemangsaan ganas. Antara kesan-kesan kemasukan ikan asing ialah gangguan terhadap ekosistem asli dengan mengubah persekitaran mereka, contohnya menggali sedimen atau memusnahkan tumbuh-tumbuhan akuatik. Ikan asing boleh mengatasi spesies asli dalam persaingan untuk sumber seperti makanan dan habitat. Seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kepupusan spesies asli. Antara kesan-kesan negatif yang kita hadapi hari ini adalah di mana populasi ikan tempatan kita semakin berkurangan dan sekaligus tidak langsung memberi kesan kepada pendapatan terutamanya kepada nelayan darat. Tangkapan ikan oleh nelayan darat boleh berkurang dan menjejaskan sumber pendapatan mereka. Selain itu, ia juga meningkatkan kos yang berkaitan dengan pengurusan dan pengawalan populasi ikan asing. Ikan asing juga merupakan spesies yang mudah terdedah, susceptible kepada penyakit, virus atau parasit baharu yang boleh menjangkiti spesies asli dan menyebabkan rebakan penyakit dan kematian. Untuk melindungi keseimbangan ekosistem dan sumber perikanan negara, kerajaan telah mewartakan peraturan-peraturan perikanan, larangan import dan sebagainya bagi ikan. Pindaan 2024. Ia sebagai satu langkah kawalan terhadap family, genus dan spesies ikan asing yang disenaraikan di dalam jadual. Larangan ini merangkumi aktiviti seperti mengimport, menjual, memelihara, menyimpan dan mempamer ikan asing yang disenaraikan sebagai ikan larangan tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kegagalan mematuhi peraturan ini boleh mengakibatkan tindakan undang-undang iaitu denda sehingga RM1,000 Malaysia atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Di bawah peraturan perikanan, larangan import dan sebagainya bagi ikan pindaan 2024, kita ada larang satu family. Family dipanggil family Pamelididae, yang mana ikan-ikan ni ada tersenarai seperti bawang ekor merah Amazon, tiger shovel catfish, yang mana saiznya cukup besar. Jabatan Perikanan Malaysia sentiasa melaksanakan aktiviti pemantauan di premis jualan ikan hiasan, pusat pameran akuatik,
pusat aquacultur dan lain-lain tempat yang berisiko. Pemantauan dilakukan dengan memberi penerangan kesalahan di bawah peraturan ikan larangan melalui amaran secara lisan dan bertulis untuk melupuskan ikan larangan. Jika didapati pemilik masih berdegil dan memiliki spesies ikan larangan, tindakan undang-undang boleh dikenakan. Terdapat premis pameran haiwan seperti zoo negara, dan pusat pameran seperti Aquaria KLCC yang mempamerkan ikan larangan seperti ikan naga dan ikan piranha supaya masyarakat dapat didedahkan mengenai jenis-jenis ikan larangan. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran dan pendidikan mengenai bahaya ikan ini dan sebagai daya tarikan untuk pengunjung dalam dan luar negara. Premis-premis ini telah mendapat kebenaran bertulis untuk mempamer ikan larangan daripada Ketua Pengarah Perikanan dan tertakluk kepada langkah kawalan biosecurity dan kawalan ikan terlepas yang sangat ketat. Tanggungjawab menjaga ekosistem bukan hanya terletak pada pihak berkuasa. Setiap individu juga memainkan peranan penting. Kita boleh memainkan peranan dengan menyemak peraturan sebelum membeli ikan eksotik, melaporkan sebarang penjualan ikan larangan kepada Jabatan Perikanan Malaysia, meningkatkan kesedaran melalui media sosial dan komuniti setempat, tidak melepaskan ikan peliharaan ke perairan awam, menyokong program pemeliharaan dan kawalan spesies asing. Dengan usaha bersama, kita boleh memastikan keseimbangan ekosistem kita terus terjaga. Kawalan ikan larangan bukan sekadar undang-undang, tetapi satu langkah penting dalam melindungi warisan semula jadi negara kita. Dengan memahami peraturan dan menyebarkan kesedaran, kita dapat memastikan ekosistem akuatik negara kita kekal sejahtera untuk generasi akan datang.